Sains metafizik. Semudah matematik 1 campur 1 sama dengan 2. Atau sesusah 1 campur infinity sama dengan 1. Yes! Mari kita sama-sama buktikan. Teman-teman, jika anda terlepas perkongsian and content video short pada pengenalan sebelum ini, silakan semak video dan deskripsinya untuk mengetahui matlamat dan tujuan channel ini dengan jelas. Pada video short sebelum ini, saya kongsikan tentang angka-angka majis dan bahan-bahan yang kebiasaannya digunakan sebagai instrumen, syarat wajib agar entiti alam gaib dan alam nyata berinteraksi dengan sempurna. Pada video kali ini saya akan menyentuh tentang kewujudan alam semesta, ruang angkasa, galaksi, objek, bahan, entiti-entiti, peralihan alam, kebarangkalian dan paradok. Untuk memudahkan teman-teman memahami topik kali ini, sila perhatikan infografik atau gambar rajah ini sebagai ringkasan tentang persoalan yang akan kita rungkai untuk mencari jawapan. Jika anda perhatikan pada gambar rajah entiti ini, kolom pertama adalah untuk bilangan entiti, iaitu 8 secara keseluruhannya. Oleh sebab itulah menurut sesetengah kepercayaan, nombor 1 hingga 8 sering disebut dalam doa-doa mereka. Kolom kedua adalah untuk menggambarkan kekuatan yang dimiliki oleh entiti, tahap kuasa paling tinggi adalah positif 4 dan paling rendah adalah negatif 3. Ini adalah untuk menerangkan sifat dan keupayaan yang ada pada setiap entiti tersebut. Sebagai contoh yang paling mulia di atas dan paling di bawah jahat. Kolom seterusnya adalah nama entiti, teratas adalah Tuhan diikuti oleh malaikat, dewa, roh kudus, manusia, yang berjasad dan punyai roh, seterusnya roh, hantu dan yang terakhir adalah golongan jin-jin. Terdapat 8 entiti kesemuanya, di mana Tuhan diletakkan pada kedudukan tertinggi teratas sementara jin-jin di bahagian terbawah. Beralih ke kolom-kolom dan baris-baris seterusnya, gambar rajah ini sebagai gambaran waktu bilakah masa 8 entiti-entiti dapat berinteraksi atau berkomunikasi antara satu sama lain. Umumnya orang mengatakan komunikasi biasanya berlaku waktu malam, dan kurang ketika siang. Sebab itu dalam sains metafizik ada menyentuh tentang peralihan ke ruang masa dan waktu yang lain. Wow, menarik bukan? Selain itu juga di bawah kolom entiti ada dinyatakan tentang frekuensi otak, gelombang otak dan keadaan otak kita manusia. Pada baris frekuensi, gelombang dan keadaan otak, dinyatakan di sini ada 5 jenis kesemuanya, tidak termasuk otak yang tak berfungsi atau mati. Frekuensi pertama adalah kira-kira sekitar 0.5 hingga 4 Hz, gelombang delta, yang mana pada masa in otak berada dalam keadaan tidur sehingga tidak sedar dunia, otak betul-betul dalam keadaan mogok tidak bekerja. Frekuensi seterusnya sekitar 5 hingga 8 Hz, dengan gelombang theta, yang mana pada masa ini otak dalam keadaan bawah sedar atau separa sedar, boleh jadi anda sedang bermimpi dan otak masih bekerja. Seterusnya frekuensi 8 hingga 12 Hz dengan gelombang jenis alfa, pada ketika ini otak kita dalam keadaan tenang, tengah bersantai, bermeditasi atau sedang berehat tapi tidak tidur. Diikuti frekuensi 12 hingga 30 Hz, yaitu gelombang beta, pada ketika ini seseorang sedang belajar, melakukan kerja yang sederhana, atau berbual-bual, berbincang atau brainstorming. Dan frekuensi terakhir adalah sekitar 30 hingga 100 Hz, gelombang gamma, dengan keadaan otak pada ketika ini sangat aktif, contohnya anda sedang melakukan aktiviti rasa, pantas, memerlukan konsentrasi tahap tertinggi. Adakah gambar rajah ini membantu dan memudahkan anda untuk mempelajari ilmu metafizik dengan lebih mendalam? Ini hanyalah permulaan. Sila berikan komen anda, supaya kita boleh perbaiki mutu penyampaian. Atau anda ada pertanyaan, cadangan sila kongsikan. Sebelum kita lanjut dengan video berikutnya, sila berikan dukungan dengan share, like dan subscribe channel Ken Ice B dulu.